شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا حسبنا الله. على الله توكلنا حسبنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala mu'arif sallallahu sirrah. Dan kata Imam Junaid radhiyallahu anhu, bagaimana juga boleh sampai kepada yang tiada baginya sebab dan nazar. Situ. Kata Imam Junaid radhiyallahu anhu, bagaimana juga boleh sampai kepada yang tiada baginya sebab dan nazar bagian demikian itu. Sebab dan nazar, maka jauh segala yang demikian itu. Allah. Pada benda yang tidak boleh ditangkap ya, dengan nazar, maknanya dengan pandangan luar, dan tidak terkait, bukan makam asbab macam kita makhluk. Jadi bagaimana dia kata boleh sampai, mana sampai sebagaimana sampai makhluk kita ni lah nak mendapat akan hakikat dia. Al-ajuz an idraki idrakun, lemah daripada idrak akan kunhi zat, itulah kata mendapat ya. Maka jauh segala yang demikian itu. Bermula inilah daripada zan yang ajaib, melainkan dengan barang yang mengurnai Tuhan yang latif, yang maha lemah lembut, sekiranya tiada pendapat dan tiada diwaham dan tiada ihatah, hanya isyarat yakin dan tahqiq iman juga. Tidak mana meliputi muhit ihatah, ihatah az-zahirah ya, yang macam mana kita faham, bukan begitu. Allah Ta'ala cara dia, adapun kita cara kita. Tidak ada satu pun wajah persamaan zat, sifat, af'al Allah Ta'ala dengan makhluk yang bersifat dengan hadis. Jauh beza dengan zat yang bersifat dengan qadim. Lepas tu kata Siddiq, kata As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqul Akbar. Apa Sayyidina Abu Bakar menyatakan al-ajzu anid darki idraki idrakun. Bermula lemah daripada mendapat akan pendapat, itulah pendapat akan Tuhannya. Faham kan? Bermula lemah kita daripada mendapat aikun hizat. Nak mendapat akan hakikat zat itu tak dibuka oleh siapa pun, kepada siapa pun, hatta Nabi yang mursal ya, tidak dibuka oleh kun hizat. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatih. Berfikirlah kamu tentang kejadian mana segala makhluk, istidlal, untuk mengambil dalil supaya dia kenal akan pencipta yang sebenarnya, wujud yang sebenarnya. Wala tafakkaru fi zatih, jangan kamu berfikir tentang kunhi, hakikat zat yang maha agung. Tidak dia benar dan tak boleh sampai. Itu maksud kata Sayyidina Abu Bakar al-ajizu an darki idrakun, lemah daripada mendapat aikun hizat. Itulah panggil mendapat. Jadi pengenalan terhadap zat yang mughayarah, yang tidak ada persamaan, yang mukhalif. Zat yang mukhalafah dengan kita, maka dapat dia pun secara mukhalafah. Kalau zat itu mukhalafah, kita dapat dengan cara mumasalah, supaya itu tak betul, sesat gitu. Ya, zat yang tidak boleh didapat kunhi hakikat yang maha dahsyat, tiba-tiba dia dapat, dia mensifatkan dengan sifat yang tetap akan salah. Ya. Itu jadi ilmu sesat, akhirnya bangku dia pula Tuhan macam-macam. Dasar dia tetap begitu. Itu kalam Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mana lemah daripada mendapat akan pendapatan, itulah idrak dipanggil mendapat. Mana mendapat hakikat kunhi zat ya, itu tidak dibenarkan. Jadi oleh kerana itu mendapat kita pengenalan ialah cara tidak persamaan. Tuhan tidak serupa dengan makhluk cara. Jangan ada maknanya
wajah-wajah yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk itu tak betul. Baca nak ceritakan kehaibatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Mana tidak ada satu pun persamaan dia dengan makhluk yang bersifat dengan kekurangan. Sebab dia bersifat dengan segala kesempurnaan. Habis. Dan kata Sayyid Al-Arifin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an karramallahu wajhah, kullu ma yakhturu fi khayalik wa tasawwurika fi zalik halikun fallahu bi khilafi zalik. Kullu ma yakhturu fi khayalik, bermula tiap-tiap barang yang terlintas, dikhayalkan dan tercipta pada khayalanmu yang menyerupakan pada hatimu, itu dipanggil apa? Halikun, binasa, mana makhluk. Maka adalah Allah SWT itu bersalahan dengan yang demikian itu. Tuhan tidak ada jalan sedikit pun persamaan dengan makhluk. Itulah kehebatan Tuhan yang maha dahsyat. Kalau sebut makhluk, makhluk pula lah kan? Kalau kita sebut Tuhan, kita pula jadi Tuhan kan? Mana boleh jadi Tuhan? Syarat pertama besar kita dah batal apa dia? Tarif ataupun dipanggil hakikat wujud. Itu dah biarlah. Zat yang mempunyai hakikat wujud yang zati saja, dia yang layak menjawab jawatan ketuhanan. Maka siapa ada wujud yang tidak ada? Wujud kita semua wujud yang majaz, bukan wujud yang asli, wujud yang arid, baru datang. Nama pun makhluk. Apa makna makhluk? Allazi khuliqah, benda yang dicipta. Mafhum dia ada cipta, sebelum tu dia tak ada. Dan ada pun Ta'ala bukan begitu. Wujud Allah Ta'ala bukan arid baru datang. Wujud dia asliyun, asal wujud dia. Ya, dia tidak didahului oleh ketiadaan. Itu dengan dia kidam. Ya, ibaratun an-nafil adam sabiq al-wujud. Ibarat pada ternapinya ketiadaan yang mendahului bagi kewujudan Allah Ta'ala. Jadi kewujudan Allah Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Adapun selain Allah, termasuk kita, wujud kita didahului oleh ketiadaan. Bila wujud didahului ketiadaan, dia nak menyeberang kepada jadi, daripada tak ada berada, mesti ada yang mencipta. Dia berhajat pada fa'il, mujid yang mengadakan dia. Bila berhajat, situ lawan beda. Tiap-tiap yang berhajat itu bukan Tuhan. Ya, Tuhan tempat berhajat. Lepas tu salah kalau orang tanya siapa jadikan Tuhan. Itu soalan paling gila dan paling bodoh. Tak ada orang soal tu. Kalau orang soal tu, orang tu paling bodoh. Siapa yang menyoal tu? Iblis. Ya, Iblis semua dulu ditanya siapa jadi langit? Jawab Allah. Bumi semua Allah. Last sekali siapa jadi Tuhan? Ya, kalau siapa jadi Tuhan bermakna soalan tu paling bodoh. Dia panggil Tuhan, kemudian dia siapa jadi? Tuhan mana ni menerima kejadian, dia tidak dicipta, dia yang mencipta. Kalau dia dicipta, mana dia berhajat tak? Berhajat, mana dulu asal dia ada tak? Tak ada. Kalau tak ada tu bukan Tuhan, tu makhluk. Ya, Allah Ta'ala bukan makhluk, dia khalik. Mana ada yang sifat wujud yang hakiki melainkan dia. Yang lain wujud ni majaz, sandar sandar sahaja. Habis. Kemudian kata Syekh Abu Ja'far Ibnu Muhammad Ibnu Allah Al-Shawardi rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu itu bahawasanya sampai dan bersampai-sampaian itu beberapa maratib. Mana usul ilallah tu ada beberapa peringkat-peringkat. Pertama, maksud usul. Maksud sampai bukan maknanya sampai kita, makhluk, cara makhluk. Itu dua objek yang berdekatan daripada jauh sampai dia bertemu. Ya, jauh baru dia panggil sampai. Adapun sampai kepada Tuhan bukan begitu. Ya, sampai kepada Ta'ala iaitu sampainya pengenalan makrifat dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan makrifat itu ada berbagai-bagai maratib, bagai martabat. Ya, ringkas dia, sampai itu ialah masuk di dalam maqamul ihsan. Maksudnya maqam ihsan yang ada di dua pintu besar, ya. Muraqabah dan
syahadah. Bila masuk pada muraqabah dan musyahadah, itu makna ta'rif usul ilallah. Yang disyarat dalam hadis sahih, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Kamu abdikan di kepada Ta'ala seolah-olah kamu lihat, jika tidak kamu akan rasakan kamu sentiasa dilihat pandang oleh Allah Ta'ala. Terasa, dan di mana saja kita pergi kita terasa kita dilihat pandang, ya. Ada dilihat pandang oleh siapa? Oleh dia. Maka orang yang demikian dipanggil orang yang hebat, yang usul ilallah. Adapun kalau ke mana saja dia pergi, dia terasa juga dia dipandang, tapi dipandang oleh orang, bukan Allah Ta'ala, orang. Orang tu bukan sampai orang tu yang makna', orang yang terpotong, mahjub, yang terhijab. Dia dua, dan sebab tu taraf air, kalau kita panggil air ma'ul mutlak dengan ma'ul muqayyad, ada beza tak? Kan? Itu mengaji fiqah. Air mana yang boleh menyucikan? Air mutlak. Apa mana air mutlak? Air yang tidak diikat dengan apa-apa nama pun. Begitulah qalbi yang tidak diikat dengan makhluk. Qalbi ini layak memimpin orang. Kalau qalbi diikat dengan makhluk, orang tu tak layak. Ya. Sebab tu dia kata, jadikan, dia kata, ija'al nafsak ma'al mutlak. Jadikan diri kamu sebagai air mutlak. Mana air mutlak? Air yang tidak diikat dengan apa-apa nama. Orang panggil air sahaja. Itu mana mutlak. Ya. Kalau air itu diikat dengan nama, dia tidak ada kekuatan. Kuwatul daf'i, kekuatan menolak, dia tak ada. Kita ikat satu nama, air kopi, diikat dengan kopi. Boleh basuh baju. Terakhir balik basuh baju, air kopi. Air Milo, air teh, kopi radik, kopi jantan, kan? Kopi janda punya macam mana dia. Ya, kopi bulu-bulu kopi entah ni. Lalu dimasukkan apa? Abuk kayu punya kopi, jangan cerita. Ya, jadi maknanya apa? Bila dikait aja dengan nama lain, habis dia tidak ori lagi. Ya, air itu tidak boleh menyucikan. Habis-habis tinggi pun dia suci saja, boleh minum, tapi dia tak boleh menyucikan. Ya, dipanggil air yang muqayyad, air yang diikat. Sebab tu qalbi bila kita tambat dengan makhluk, habis standard dia jatuh, habis boom, dia jatuh. Qalbi mesti dia terlepas daripada makhluk, dia mutlak, dia melepas. Dia dengan Tuhan, baru dia cantik. Qalbi yang ni boleh didik orang. Kalau qalbi tak duduk, dia teringat diikat makhluk, orang kata apa ni, seorang. Ya, selagi ada orang dalam qalbi kamu, kamu takkan sampai kepada Allah Ta'ala. Itu kata Syekh Abu Ali Al-Farmadi, guru bagi iaitulah Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, dia nak mengambil bai'ah tariqah. Dia kata, aku nak ajar kau pun kau ada ilmu melaut. Kan? Imam Al-Ghazali melaut ilmu kan? Hadis 300,000 hadis. Tapi aku nak pesan satu je. Kau takkan sampai ke Tuhan. Ya, selagi ada makhluk dalam qalbi, bukan jasad, qalbi. Ada tak nak pandang jasad kita, sebab jasad bagi makhluk tak apa. Kita nak berurusan apa, buat masyarakat, bermasyarakat apa, buat cari sana, ya pergilah tu disuruh. Tapi qalbi jangan. Qalbi di mana saja kita gantung kita dengan dia je. Ya. Baru sah percintaan kita dengan Tuhan. Boleh orang bercinta kalau 3 orang. Dia pergi dating 3 orang. Boleh tak boleh, dia mesti 2 je. Ya, begitulah qalbi kita. Dia nak dapat makna seni mahabbah manis dengan Tuhan, dia jangan masuk ke benda lain. Dalam qalbi dia jalan Allah, 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 jangan putus. Ya, jasad dengan makhluk tak apa. Dia nak pergi kerja pejabat ke mana, projek besar, pergi rawat, asalkan syariat dijaga sudah. Dalam jangan. Dalam dia nak mengeratkan qalbi dia kepada Ta'ala. Kalau qalbi ditambat, macam mana nak berjalan? Ya. Tambat dengan benda kotor lagi lah. Tadi tambat dengan benda yang tak kotor. Contohnya sirap, kopi, tambat. Maka jatuh standard satu. Dia boleh minum je, tapi tak boleh buat basuh. Tapi kalau dia tambat dengan najis, tu tak boleh pakai. Ya, ditambat kalbi dia dengan benda muharamat, habis. Lalu kali tadi jam terus, tak boleh pakai tu. Minum pun tak boleh. Air bila masuk najis, dia tak boleh minum. Air dipanggil apa? Ma'ul mutanajis, air yang
ternajis. Maka bila down, begitulah makhluk. Ya, bila kita ikatkan kalbi kita dengan benda yang muharamat, ada jatuh dia. Ya, atau dia antara apa? Nak jaga kualiti kalbi insan yang layak nak pergi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, telah mengisyaratkan kepada keduanya beberapa masyayikh, ya, beberapa guru-guru mursyid yang memimpin jalan rohani. Bermula tiap-tiap orang yang sampai kepada hening, yakin, mana keyakinan yang terang, keyakinan yang jernih dengan jalan zauq dan wijdan. Ya, keyakinan yang dibina dengan rasa, ya, wijdan yang Tuhan berikan, maknanya kedapatan futuhat dalam rohani dia. Ya, maka dia kata, kalau dikenal dengan akal saja lain kan ni. Sebab orang kalau kenal Tuhan dengan akal saja, dia ni banyak akal. Banyak akal. Kau ni yang banyak akal ni. Ya, bila cakap orang ni, dia boleh hujah. Mana Tuhan? Sak ni hujah. Ni dalil wujud, dalil tidak dari bapa. Ni nas Quran, ni hadis sahih. Boleh bagus. Tapi paling awal. Lepas tu dia banyak akal lah. Masa sama dia umur benda lain. Dia tahu Tuhan ada, tapi tak perasan Tuhan ada. Mula dia buat pun dia bukan-bukan. Akhirnya apa? Jadi orang ni banyak akal lagi. Kecuali kalau makrifat tu terjun pada qalbi ain. Dia masuk pada qalbi, pada roh, pada sid di dalam mendalam. Ketika dia tak nampak. Ya, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada lain melainkan Tuhan. Bukan dengan akal lain kan. Tuhan kata kau ni banyak akal. Ya, orang yang beriman dengan akal saja, hujah yang ni banyak tersumbat dalam neraka Jahannam. Dan besok dia keluar balik. Dia tak kekal sebab iman dia masih ada. Ada iman, tapi iman dia tak ada power. Dia ada keyakinan, tapi tak kuat. Akhirnya dia banyak tewas dengan nafsu, dengan syaitan, dengan dunia. Maka terhubatlah dia ke dalam neraka Jahannam. Tapi kekal tak? Tak kekal, dia keluar balik sebab iman tu ada. Ya, mana ahli tauhid am yang belajar tauhid am saja, dia tak pergi tauhid khas. Yang ni banyak berderu terjun neraka kan. Ya, terjun neraka sebab apa? Dia lalai. Dia tahu Tuhan ada tapi dia lalai. Lalai dia menyebabkan dia terperangkap dengan maksiat, dengan mungkar dan sebagainya. Tapi dia tak kekal neraka sebab iman tu masih ada. Ada pentauhid khas tidak. Orang yang sentiasa hatinya dengan Allah. Malaikat nak tanya marrabuka, qalbi dia tak pernah lupa dengan Tuhan nak tanya apa gitu. Ya, qalbi dia Allah dia dengan Tuhan kan. Memandang kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah. Nak tanya apa lagi? Malaikat kata balik je lah kalau kita lah kan. Hati dia sentiasa dengan Tuhan. Sebab dia suruh tu rahsia banyak zikir. Ya, dia sebut zikir dalam Quran, dia kata belakang dia ada kalimah khas. Apa dia? Zikran kasira. Kasir. Dalam bab zikir ni ada tajukan. Kena banyak. Bila banyak pun nur dia kuat. Ya, bahawa qalbi dia akan merasakan satu rahsia daripada Allah Ta'ala akan bukakan. Kecintaan, ya, pembukaan akan dapat. Ini dah antara zauq, rasa. Jadi kita ibadat ada rasa. Rasa pertama apa? Kita dengan Tuhan. Paling kurang apa? Manis halawah. Kita sembahyang baik, kita baca Quran, berzikir, buat kerja kebajikan, ada tak rasa manis? Seronok manis ada tak? Kalau tak ada, minta dengan Tuhan. Menangis malam-malam. Ya Allah, kerasnya hatiku. Payah aku nak menitikkan air mata denganmu. Kan? Minta manis tu. Lepas tu dia tawar tu, kitratani la yamassahumun nar. Dua titisan ni takkan disentuh api neraka. Pertama, titisan darah yang syahid pada jalan Allah. Yang kedua, titisan air mata yang rindu dengan Tuhan. Ya, air mata yang rindu itu menandakan dia duduk dalam, dia panggil apa tuan-tuan? Syahid batin. Ada pun yang mati tadi dalam medan itu syahid zahir. Ya, musyahadah. Syahid mana orang menyaksikan. Sebab tu sebelum tanggal nyawa dia, darah pertama keluar dia, Tuhan dah bukakan tempat dalam syurga. Tak rasa sakit pun orang mati syahid. Ya, dia tengok je jasad dia padang pecah kepala. Tapi hakikat dia apa? Oh, dia sedang berlazat sekarang. Kita duduk berkata terus. Dia dah berlazat. Dia sedang bernikmat dalam syurga kan. Ya dukulunal jannah bi ghairi hisab. Dia masuk syurga tanpa hisab, direct terus, lesen besar. Sebab dia sanggup membuat satu pengorbanan besar, korbankan nyawa, bukan harta, bukan pangkat, bukan duit, nyawa dia bagi.
Begitulah orang yang dapat syahid batin. Dia mengorbankan pandangan ni kepada benda-benda lain ni, sub dia fokus dengan Tuhan ni. Sub dia direct tu. Kalau syahid zahir masuk surga tanpa hisab, kalau yang batin lagi tinggi. Syahid yang batin duduk maqamil musyahadah. Ini syarat dah hadis Nabi yang sahih. Maknanya dia masuk direct. Dia akan dapat 2 syurga dan di akhirat, maklum di dunia ni apa? Jannatul ma'rifah. Yang dalam dia zauq ni wijdan, syuhud, ayan ya. Maka iaitu satu dikata martabat daripada maratib usul ya, martabat kesampaian qalbi dengan Tuhan. Qalbi ya yang sampai ni. Ya kaki tangan tak sampai kan. Kaki tangan ni sampai kedai teh. Dia pergi kedai teh dia mengerti kan. Kena roti canai tu ya, dia koyak roti canai dengan tangan, dia pergi cari dengan kaki. Lepas tu mulut tukang kunyah, lepas tu dia telan. Lepas tu masuk jamban. Lagi tandas. Itu zahir. Dia tak layak kenal Tuhan. Yang kenal Tuhan dalam hakikat insan diri dia. Ya, ruh asid dia yang kita nak pakai dan nak bersihkan. Sebab dia dah pernah mengenali dalam alam zarri dulu. Ya, alastu bi rabbikum qalu bala. Tidak aku ni Tuhan kamu? Ya, semua kata ya. Sebab apa dia kenal spontan? Sebab tak ada benda yang menghalang. Nafsu tak ada di zaman tu. Syaitan tak ada masa itu. Bersih. Ya, spontan dia. Berlazat dia dengan Tuhan. Tidak akan dapat kelazatan dengan Tuhan melainkan tertutup pandangan kalbi dengan makhluk. Ya. Faru'yatuka. Maka melihat kamu wujudak akan diri kamu. Mani'atun lakah an syuhuri rabbik. Kamu perasan diri kamu je tu manik dia sekat. Kamu tak akan kenal Tuhan dengan sebenar kenal. Lepas tu keperasanan kalbi bulat dengan dia. Jangan masuk hati ya. Luar tak pun tak. Sebab nak mengukur para awliya bukan dengan luar. Ya, di dalam dan makrifat dalam. Bukan luar. Sebab kalau kita nak ukur ke wali-wali dengan luar dia, dihakal kita ni dan dia tutup. Kita datang, dia buat macam orang biasa. Dia makan banyak-banyak depan kita. Kita pun kata ni wali apa. Itu pernah berlaku seorang wali besar ni. Sultan datang. Sultan dah dapat berita-berita. Wah dia ni hebat bang. Wali banyak karamat ni. Sultan buat satu program. Dia tahu program Sultan nak ziarah dia. Dia perangkap Sultan. Dia suruh anak murid dia beli makan banyak-banyak. Depan Sultan dia membesarkan suap dia. Wah, Sultan tu hati ni apa wali ni. Ya, balik dia kan. Bila Sultan balik apa dia kata? Alhamdulillahillazi sarafaka anni. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memalingkan ia daripada aku. Buat mebuk dia. Ya. Selagi hati kita gembira dengan makhluk, kita akan terbuka pintu makrifat dengan Tuhan. Gembira itu sifat paling mahal. Seronok, rindu tu bagi kat Tuhan. Yang bagi kat makhluk. Ni bertanggat makhluk, cinta makhluk, kita menyeksa diri kita sendiri. Ya, orang yang menambatkan kegembiraan dengan makhluk, orang tu menyeksa diri dia sendiri. Sebab tu kalam Nabi Ibrahim dalam Quran apa? La yuhibbul afidin. Aku tak minat kepada benda yang akan hilang. Aku nak benda yang kekal. Dia tunggal. Wallahu ta'ala. Rahsia semua macam buka dan para awliya. Sebab mereka dah ada zauq. Rasa dia dengan Tuhan tadi. Ya. Dia dapat rasa manis. Dia tambah lagi rasa lagi. Dapat rasa dia apa? Rindu, ishkun. Bila sampai peringkat rindu barulah dia buka. Rapat tu hijab, aku buka hijab. Dia terbuka kalbi dia dengan Tuhan. Tak ada apa tuan ni. Dia duduk alam lain dan jasad dia kat sini, rohani dia sentiasa bermesra, bermanis dengan Tuhan. Kemanisan duduk situ. Lazat duduk situ. Bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Ini pesanan yang diterima oleh Nabi Daud daripada Allah Ta'ala. Ya Daud, kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Wahai Daud, sampaikan kepada orang yang kalbi hati dia siddiq dengan aku. Dua perkara. Dengan aku bi falyafrahlah mereka gembira. Kegembiraan dengan Tuhan bila terputus kalbi kita dengan makhluk. Ya, kita dengan makhluk kita buat tak perasan. Dengan Tuhan sentiasa syuur kalbi. Ya, ada pun orang awam terbalik yang ramai. Dengan Tuhan dibuat tak perasan, dengan makhluk wah kamai ni. Ya, sebab tu Tuhan berpesan, kau jangan berani-berani lupakan dia. Kau jangan buat tak perasan dengan dia. Dia bagi peringatan ringkas tapi seram kita dengar. Kau jangan buat tak perasan. Sebab selagi keperasanan kalbi dengan Allah tu ada mengontrol jiwa seorang, dia takkan buat maksiat.
Tak akan buat maksiat. Kalau dia buat maksiat, maka perasaan itu sudah upus, dah bocor. Ya. La yazni zani wa huwa mu'min. Takkan berzina orang yang berzina ketika dia benar-benar mukmin. Nur mukmin, keperasaan dengan Tuhan. Nak buat jangan sentiasa terasa Tuhan melihat. Nak menipu orang macam mana? Dia rasa dia sentiasa dipandang oleh apa? Dia nak buat benda mungkar macam mana? Dia sedang dilihat. Takkan buat. Kecuali bila rasa tu dah mula luput. Disebabkan kelalaian. Dan dia tutup kelab hati. Dah aleka. Habis. Boom dia sandau. Dia langgar maksiat dan sebagainya. Sebab tu penting ilmu qalbi dijaga. Perkembangan qalbi penting dijaga. Jangan dia lari. Dia sentiasa bermesra dengan Tuhan. Maka itu satu martabat daripada maratib sampai. Mana martabat kesampaian qalbi dengan Tuhan. Kemudian maka bersalah-salah martabat. Jadi orang yang sampai yang kenal tu dia tak beza kan. Dia kenal seorang tu kenapa? Kena gini. Sebab jiran satu kampung. Yang ni dekat jiran. Yang ni dalam rumah. Yang ni rapat. Itu maknanya pengenalan berbeza. Jadi pengenalan bila lagi kuat, dia lagi apa kan? Lagi kasih. Itu dia. Zat yang maha sempurna. Lagi rapat dia dengan Tuhan, lagi kenal, lagi kuat ikatan dia. Ya. Dia pengenalan tu menyebabkan bertambahnya kecintaan. Lagi rapat, lain. Dia punya rasa lain. Maka setengahnya daripada maratib orang yang mendapat ia akan Allah Ta'ala atas jalan af'an. Mana rasa zauk dia kepada af'an Allah Ta'ala tadi memadamkan perasaan af'an makhluk. Yang membuat sebenarnya dia rasa gerak dari Tuhan. Kita dah berpuluh tahun hidup ni tuan ni. Dah nak balik ni. Kita berasa tak kita berjalan dari dia. Kita ambil satu benda besar apa? Solat. Kita semayang, kita kiam, kita rokok, kita iktidal, sampai salam. Ada rasa tak af'al Tuhan? Atau kita rasa kita yang buat. Tu je lah. Ya, sebab dia kata paruk iyatuka wujudak, kamu memandang wujud kamu, kau rasa kau lagi itu mani'atun ya an syuhudi rabbi, tertegah kamu daripada memandang. Sebab dia tembak banyak dengan zikir. Dia tak ada pusing-pusing zikir dengan banyak kan. Kita asak dalam lama-lama apa? Dia suci lah, dia tajam. Ya, hadid basaran iman dah ada kan? Hadid asak. Bil muraqabah, dengan selalu muraqabah dan menyati dia. Oh sedap. Ya. Kita asal pisah kita sampai tajam dan dia letak pukul lama putus. Barulah pergi menolong kerja kahwin bersihan daging sedap kan. Sak je. Ini orang dah kat selulang di semangkuk tak dapat lagi. Ia menganjal. Kena daging ketetel. Wah lagi kan. Saya ambil kena entaknya. Mana pisau tak tajam, menyebabkan tidak selesa kita menghiris daging, apalagi sayur dan sebagainya. Kalau selesa sedap, bagi dia tajam tu, letak dia sak, letak dia putus, puk. Begitulah qalbi. Bila tajam makrifat dengan Tuhan, dia pandang ni makhluk hati dia ke Tuhan. Jatuh dia pandangan basar, basirah naik mi'raj ke hadrat Tuhan. Pum. Oh, itu lazat tu tuan-tuan. Pada dalam hikam Syekh Abi Madian Itilim Sani, ya, seorang yang dapat martabat ini, jumpa orang dipanggil oleh sultan masuk dalam istana. Ya, yang kaki kayu dia masuk je rumah sultan, dia panjang kayu. Hebat betul kayu rumah sultan ni. Kayu apa? Ya, kayu belian, kayu macam-macam dia tengok situ. Fokus dia ke situ. Ya. Yang kaki barang antik, sultan pula kaki barang antik, dia tengok barang antik sultan, ini juta punya. Dan itu maknanya fokus dia tu. Masuk seorang lagi yang bersama wali kata, ni kecil je, akhirat lagi besar. Istana yang mengkagumkan orang satu tak masuk dalam kalbi dia. Ini apa dia kecil je, akhirat besok mahligai dan syurga lagi besar. Siapa baca qul huwallahu ahad 10 kali je, diberikan satu mahligai di sana, sekecil mahligai 10 kali ganda dunia. Macam mana buat? Akal kita tak boleh nak indrak, tak boleh tangkap kan? Al-hayatu ba'dal mamat min lam yudrikul aql. Kehidupan selepas kematian akal tak ditangkap. Terlalu lemah itu. Dahsyat. Ya. Kalau 10 kali ganda dunia macam mana nak bayangkan? Kalau tanya kita rumah awak buat berapa luas? Rumah saya adalah besar dalam 5 ekar lah.
Orang tengok 5 ekar besar rumah kau. Ini tanah panggil kan. Besar itu 5 ekar, ni bukan 5 ekar kan. Mah ni kan berganda orang dunia. Warna besar. Bila kalbi dia ke sana, yang ni tak nampak kan. Tapi kalau kalbi tak boleh tembus sana, ni dia terperangkap. Ya, dia terperangkap. Sebab para awliya tengok golongan abna'ud dunia ni macam katak bawa tempung. Penduduk kat sini tak naik-naik dia. Alah, kesian dia. Ya. Itu dia. Karam dan afwan, iaitu satu daripada martabat pada tajalli af'an. Tajalli mana Tuhan singkap. Tuhan buka kalbi insan tadi, dia buka akan merasakan af'an ni. Ya, Quran jelas kan? Quran sebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Apa perbuatan kita? Melihat, bercakap, mendengar, melangkah, duduk, bangun, kalau semayang, qiyam, rokok, i'tidal sampai akhir. Semua perbuatan kita berjadikan Allah. Baik, i'tikad dah ada. Alhamdulillah kita mukmin. Rasa tak kita lagi. Waktu lagi kita pandang kita tak dapat ni dan lenyapkan pandang dia af'al. Yang 4 perbuatan dia, masya-Allah. Ya. Itu kena mahir dalam usuluddin, kemudian tembus pandangan ini dan ni. Sebab bila sebut Tuhan je, makna dia tidak berhajat yang lain, dia tidak terikat yang lain. Sebaliknya yang lain semua terikat dengan dia. Kalau ada benda lain tak terlepas daripada dia, batal makna ketuhanan. Kalau batal makna ketuhanan, mana mungkin ada alam ini. Sebab yang boleh menjadikan alam mesti zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Makna ketuhanan satu daripada dia apa? Iftikar kulli masibah ilaih. Berhajat ke yang lain kepada dia. Mana tak ada benda boleh terlepas daripada dia. Sehingga perbuatan kita, di situ kita main. Allahu Akbar, kita rokok tak terasa dah. Semua af'al dia tadi. Ya, situ dapat kelasan. Seni dapat kemanisan disuruh. Ya, maknanya fal gembira tu di mana? Itu bila ditajalli. Ditajalli buka dia berasa seronok. Nampak pun seronok tuan-tuan Bila tak nampak, cantik betul. Tak nampak dah. Mari dekat sikit tengok, tak nampak. Bila nampak, patut pun lawa betul. Dia nampak. Itulah qalbi. Bila dia musyahadah terbuka dengan tanah dia tetap akan tenggelam yang lain. Kata sahibul haqiqah ghaba anil khalq. Wan duduk dalam makam hakikat ni, tuan buka ni, ghaba anil khalqi, lenyap qalbi daripada bila lenyap daripada makhluk, selamat tak? Selamat. Istiwa uzami wal madhi min al-ma. Wan puji dia pun tak rasa apa, wan caci dia pun tak rasa apa. Ya. Iaitu hatta yastawi indahu al-ghina wal faqir. Sama bagi dia kaya miskin serupa kan. Dia jumpa orang kaya tak rasa apa, dia jumpa orang miskin pun tak rasa apa, sama. Sebab itu semua makhluk selamatlah dia. Tak adalah hati nak pergi terikat dengan siapa. Jadilah qalbi dia qalbil mutlaq, qalbi yang betul-betul bersih, tidak diganggu oleh lain. Ibadat dia cantik. Ya. Tapi kalau diganggu orang lain, dia habis diganggu je habis martabat dia jatuh. Kalau diganggu dengan benda yang kotor, terus tak boleh pakai. Macam air tadi lah ya. Kalau dia masuk kopi, habis martabat dia tak boleh membasuh, menyucikan. Tapi boleh minum lagi. Kalau dia masuk najis, habis terus. Maka kawal lah. Maknanya kalbi kita biar dia naik peringkat mutlak. Mana bersih, sebersih-bersih dengan Tuhannya ia berlazat. Maka fana'lah fi'ilnya. Mana dia menenggelamkan iradat dia dalam memandang iradatullah. Perbuatan dia ditenggelamkan dalam memandang perbuatan Allah. Maknanya apa? Bila terpandang af'al Tuhan tepat, confirm af'al makhluk akan tenggelam. Lepas tu saya tembak sampai perasan. Pada perasan kewujudan Allah dengan betul, confirm kewujudan makhluk akan tak ada keperasan. Tenggelam. Dia fokus betul-betul pada sifat Tuhan, tenggelam sifat makhluk. Mana ketenggelaman sifat makhluk menandakan dia dapat terbuka memandang. Dan bila dia memandang, confirm yang tenggelam. Kalau tak tenggelam, tu belum tepat dia pandang. Ya, itu maknanya. Bahawa nampak dah cantik betul, dihilang yang lain. Saya orang dulu bila pergi ke mana kan, lu benar kan, tempat sana orang panggil jalan dunia paling cantik. Ya, dia duduk ngaji sana, dah cerita lah ya. Dia tengok balik perempuan orang Malaysia ni macam tengok macam getah gitu. Kecil hati kau. Mana dia nampak benda paling cantik, yang lain dia nampak kan. Itu maksud dia. Maka siapa lebih cantik, siapa lebih hebat, siapa lebih sempurna daripada Ta'ala. Tenggelam yang lain kan, confirm tenggelam. Berlazat dengan tu. Itulah dia. Pada suruh kita makrifat tu rahsia dia kata. Sainah Jawalin dan pentafsiran paling hebat di kalangan sahabat dia apa? Abdullah bin Abbas ibn Abbas. Ditafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun dengan makna illa liya'rifun.
Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadat. Apa makna liya'budun? Ai illa liya'rifun, supaya mereka kenal akan Allah. Uhibbu an ukhi fa khalaqal khalaq. Aku kasih aku dikenal, maka aku jadi makhluk. Mana kita dijadi untuk mengenal. Apa rahsia dia? Kalau dia kenal betul Tuhan, dia tak akan berpaling. Dia tak akan berpaling. Kalau dia kenal siapa dia Allah Ta'ala, zat paling sempurna, paling hebat. Mana hati manusia memang cinta benda paling hebat, paling cantik, paling lawa, paling mahal, paling berkuasa semua. Dia akan cinta, mesti jatuh. Maka siapa nak lawan Tuhan di segala-gala? Kita mengaji dalam Usuluddin, segala sifat kesempurnaan milik dia, lawan dia segala kekurangan milik makhluk. Itu sebab tu kata terbuka, dia minta Tuhan. Sebab mengenal jalan sufi dia panggil bikashfin, terbuka. Kalbi yang tertudung terbuka, kalbi yang gelap dia jadi terang, kalbi yang jauh dia jadi dekat. Lalu makam kurbi, baru dia dapat situ rahsia lazat dengan Tuhan yang disebut bi falyafrah. Dan keluarlah ia daripada ketika itu hal daripada tadbir dan ikhtiar. Tak nampak diri lah, dia dapat ikhtiar dan tadbirullah. Dan inilah dia kata satu martabat daripada maratibul usul, mana martabat kesampaian. Kemudian summa qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala Allahumma ighfir lana ya Allah fa inna khaira kullahu bi azidna barda'a fika wa halawatan ma. Alhamdulillah. Subhanakallahumma fa innahu la yaghfiru. Ya saja. Amin. Sudah.